Salam sejahtera, nama saya Vicky Raj, seorang pegawai bela dan pengacara Mahkamah Tinggi Malaysia. Topik untuk saya untuk berucap hari ini ialah keahlian dalam kesatuan sekerja. Saya akan bermula dengan merujuk kepada perkara 10-1-C di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya merujuk kepada perkara ini kerana ianya memberikan satu kebebasan asasi untuk semua warga negara Malaysia. Kebebasan asasi ini ialah hak untuk bercakap, berimpun dan berpersatuan. Nah, ini adalah merupakan satu hak yang penting kerana Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi di negara ini dan oleh kerana ianya disebut di bawah perkara 10-1 di bawah bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan, ianya dijamin sebagai satu kebebasan asasi warga negara Malaysia. Nah, secara ringkasnya, kesatuan sekerja dijadikan sebagai satu pengantara di antara majikan dan pekerja dalam menyelesaikan konflik ataupun isu yang berkaitan dengan pekerjaan ahli-ahli kesatuan sekerja. Khasnya, hal yang berkenaan dengan terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan di mana terma-terma yang dipersetujui di bawah satu perjanjian bersama akan dimasukkan dalam perjanjian bersama tersebut dan diberi pengiktirafan oleh Mahkamah Perusahaan. Ia menjadi satu dokumen yang sah di antara pekerja-pekerja melalui kesatuan sekerja dan majikan mereka. Topik berikut ialah siapakah yang layak menjadi ahli kesatuan sekerja. Mengikut Seksyen 26 Akta Kesatuan Sekerja 1959, berikut adalah syarat-syarat bagi menjadi ahli kesatuan sekerja. Seseorang warga negara yang lebih dari umur 16 tahun boleh menjadi ahli kesatuan. Ahli yang di bawah umur 21 walaupun begitu tidak boleh dilantik menjadi pegawai kesatuan sekerja. Pelajar tidak boleh menyertai kesatuan. Tiada seseorang pun boleh menjadi ahli kesatuan sekerja atau diterima atau dikekalkan sebagai anggota oleh mana-mana kesatuan sekerja jika diambil kerja atau bertugas dalam suatu penubuhan, trade atau industri yang tidak sama dengan trade pekerjaan atau industri yang berkenaan dengan kesatuan sekerja itu didaftarkan. Ini bermaksud seorang pekerja di dalam industri perbankan tidak boleh menjadi ahli kesatuan sekerja industri permakanan sebagai contoh. So, yang pentingnya kita perlu tahu di manakah anda bekerja sebelum menjadi ahli kesatuan yang berkenaan. Nah, saya ingin juga menyebut mengenai hak pekerja asing. Pekerja asing tidak boleh membentuk satu kesatuan sekerja kerana kebebasan asasi ini seperti yang saya beritahu sebelum tadi hanya diperuntukkan kepada warga negara Malaysia. Walaupun begitu, pekerja asing boleh menyertai sebagai anggota sebarang kesatuan sekerja yang berkenaan. Nah, kemudiannya saya ingin menyebut mengenai perlindungan bagi ahli-ahli kesatuan sekerja di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Lagi satu akta ya. Di bawah Seksyen 5-1 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, ianya memperuntukkan bahawa seorang pihak majikan tidak boleh menghalang atau melarang hak seorang pekerja yang merupakan satu pihak kepada kontrak perkhidmatan untuk memasuki satu kesatuan sekerja atau untuk meneruskan keahliannya di dalam suatu kesatuan sekerja. Pendek kata, tidak boleh ada larangan daripada majikan untuk menyertai suatu kesatuan sekerja. Nah, saya ingin mengakhiri topik ini dengan memberi sedikit sebanyak mengenai apakah manfaat menjadi ahli kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja memainkan peranan yang penting, seperti yang disebut tadi, menjadi pengantara lah di antara pihak majikan dan pihak pekerja. Tetapi yang pentingnya ia boleh menjadi suara besar berbanding dengan suara individu. Ya, we call it in bahasa Inggeris we call it a collective bargaining process. Proses perundingan bersama ini lebih berkesan jika suaranya datang dari satu kesatuan trade atau kesatuan sekerja berbanding dengan suara individu. Setelah perjanjian bersama ditandatangani, pihak-pihak adalah terikat dengan terma-terma perjanjian tersebut, melainkan dipinda oleh perjanjian bersama terkemudian.
atau oleh keputusan Mahkamah Perusahaan terkemudian. Pihak majikan juga akan berwas-was untuk mengenakan sebarang peraturan-peraturan yang tidak adil ke atas pekerja-pekerja, dan pihak pekerja-pekerja pula tidak boleh ditindas oleh pihak majikan sewenang-wenangnya dengan adanya keanggotaan satu kesatuan sekerja, kerana matlamat utama kesatuan sekerja adalah memperlindungi hak pekerja. Sekiranya suatu terma yang dicadangkan oleh ahli kesatuan semasa perundingan bersama tidak dipersetujui oleh pihak majikan, pihak kesatuan boleh memfailkan pertikaian trade di Mahkamah Perusahaan supaya Mahkamah Perusahaan dapat memutuskan pertikaian di antara pihak-pihak. Ini adalah sedikit sebanyak perihal menjadi ahli kesatuan sekerja yang saya boleh ulas dengan masa yang ada. Sekian saja ulasan saya mengenai pentingnya menjadi ahli kesatuan sekerja. Terima kasih.